أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 16, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 16 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya tu sya'an, tuntutan daripada Allah akan hambanya, suruh mengerjakan ta'ah, wajib atas makhluk dengan diwajibkan, yakni diwajibkan oleh Allah atasnya, atas segala makhluk. Dan barang yang datang atas lidah yang mendatangkan syarak, dan barang yang datang atas lidah yang, yakni orang yang mendatangkan syarak. Siapa orang yang mendatangkan syarak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mendatangkan syarak. Syarak syariat ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan syarak syariat ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syari' ni tuang dia lah, tuang bagi hukum syarak Allah Ta'ala lah. Tetapi kalau syari', tuang syarak ni dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh, tapi majazi je lah, bukan hakiki. Ada ni contoh ginilah, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mendatangkan agama. Agama siapa? Agama Allah. Tiba-tiba dia kata agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendatangkan. Nabi kan Rasulullah kan, utusan Allah yang ditugaskan untuk mendatangkan agama kepada umat. Tapi agama ni bukan hak Nabi. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau kata agama Nabi, syariat Nabi, boleh. Tapi bukan hakiki, majazi. Letak pada Nabi. Sebab apa letak agama kepada Nabi? Kenapa letak syariat pada Nabi? Nabi tukang awak datang, Nabi tukang bawa, pakai awak Nabi terus. Majazi je lah. Hakiki, majazi. Hakiki, majazi. Yang lupa perkataan ni. Hakiki sebenar-benar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki yang sebenar-benar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah, bukan hukum Nabi. Nabi SAW bila berlaku satu perkara,
Jibril AS tidak bawa wahyu. Nabi akan berdiam diri. Nabi tak akan kata apa. Kalau hukum tu hukum Nabi, Nabi yok beritahu lah. Jibril AS tak datang menyampaikan wahyu, maka Nabi pun berdiam. Oh, jadi bukan Nabi kalau gitu. Oh lah, hukum Allah. Tapi kalau kata hukum Nabi, majazi. Tak ada salah pun. Hakiki, majazi. Macam kita lah, pegangan. Allah Ta'ala. Cakap apa? Cakap macam tak ada Tuhan cakap. Itu ining, itu ining, itu ining. Makhluk belaka. Macam tak ada Tuhan. Cakapan tu macam tak ada Tuhan. Itu ining, itu ining. Kalau kata sekarang, musim lah, musim tengkujuh, akhir tahun, awal tahun. Musim semata-mata. Tuhan mana? Macam tak ada Tuhan je. Duk makhluk semata-mata, majazi, tak ada salahnya. Tak ada salah. Jangan melampau pula. Hakikinya Tuhan belaka. Di pegangan kita. Hak di lidah tu majazi, tak ada salah. Kenapa tak salah? Quran banyak menyandarkan pada makhluk. Hadis Nabi banyak menyandarkan pada makhluk. Hak saya contoh sentiasa tu. Kitab Pekoh. Kitab Pekoh. Ada dalam tu. Qada-qada. Kehendak Allah. Perbuatan Allah. Ada dalam kitab Pekoh. Tak ada langsung. Tak ada. Berubah air. Berubah air. Berubah dengan buah, dengan daun kayu, dengan tanah. Ada tak qada-qada? Sepatah tak ada qada-qada. Berubah. Sebab makhluk lah. Pada ni, tak Pekoh. Kalau bicara air lah. Air musyammas. Apa air musyammas? Musyammas. Syamsun. Apa dia syamsun? Matahari kan? Ke syamsun pun tak tahu apa barang. Qamaru? Qamaru bulan. Kalau syamsun tak tahu barang kok. Allah lah, orang putih sangat kita sekolah. Musyammas apa dia? Yang dipanaskan oleh kepanasan matahari. Mana kotak-kotak? Sepatah tak ada Panjang bicara. Yang dipanaskan oleh matahari di tempat yang kepanasannya tinggi. Dan air berada bekas yang menerima tuku. Kenapa bekas yang menerima tuku? Kenapa? Bekas yang menerima tuku. Mana apa? Bekas ni kalau kita katok dia, tak pecah. Besi lah. Bekas yang tidak menerima tukur, tempayang tu. Ni daripada tanah tu. Tu kalau tukur kan? Kecil. Dia panggil apa? Bekas tu tak terima tukur. Kalau besi, kita tukur dia, pecah tak? Tak, kemik dia. Dia panggil bekas yang menerima tukur. Kalau air tu dalam apa, tempayang tak? Lege ni hok besi tu, lege tau. Lege besi tu. Tempayang tau, tempayang hok daripada tanah tu tau. Tempayang lah. Mana kalau berada di bawah kepanasan matahari, air itu panas, bukan musyamah. Sebab itu bukan bekas besi. Tapi di situ semua cerita bab makhluk. Kenapa dia makruhkan guna air musyamah? Sebab dia akan ada minyak. Minyak tu akan menutupi liang rumah. Bila menutupi liang rumah, menyebabkan kulit akan jadi rosak. Sebab itulah makruh menggunakan air musyamah. Semuanya makhluk belaka. Minyak akan menutupi liang rumah. Bila liang rumah ditutupi oleh minyak daripada besi tu, menyebabkan kulit jadi punah. Ada tak kotak-kotak? Tak ada langsung. Kita mereka. Ada ni. Itu majazi belaka. Pegangan dah sebut dah pegangan ni. Tu kata, bukan cakap khabar kita macam tak ada Tuhan. Kita pekoh pun. Semata-mata makhluk. Tak ada salah pun.
Tapi majazi. Hakiki, qada qadah tu dak gerak dah. Sama kita bicara wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, wajib berpegang. Jangan tak berpegang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni, kami yang sembah. Kami yang minta pertolongan. Kamilah yang memilih. Kamilah yang melakukan sembahyang dan minta pertolongan. Wajib berpegang. Tapi pilihan dan perbuatan hamba majazi sahaja. Letak je pada zahir. Hakiki, alhamdulillahi rabbil alamin. Hak Tuhan belaka qada qadar. Hakiki majazi juga. Jadi perkataan tu jangan lupalah. Hakiki, majazi. Cuma saya minta maaf lah. Majazi ni saya letak makna kadang-kadang tak berapa nak jadi juga. Majazi, lawan pada hakiki. Majazi ni saya biasa letak sementara. Letak saja. Bukan sungguh-sungguh. Kan? Sementara lah. Kenapa letak hamba ada pilihan perubatan? Al-Quran sandar pada hamba. Kenapa letak hamba ada pilihan dan perbuatan? Pada zahir. Memang hamba yang memilih. Hamba yang buat. Mari ke masjid. Hamba yang memilih. Kalau setakat nak semayang, di rumah sah semayang. Janji semayang, jangan tak semayang. Tapi memilih untuk mari masjid. Mari ke masjid pula, siapa yang buat? Kita yang melangkah. Kita yang buat. Kita yang bawa kereta. Pada zahir bukan gitu. Kita pun berpegang zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Kerana Quran pun menyandar pada hamba. Tapi majazi, apa majazi? Letak sementara. Hak sungguh-sungguh, hak sungguh-sungguh qada qadar lah. Kalau hakiki tu sungguh-sungguh lah. Hakiki ni hak sebenar-benar. Hak sesungguh-sungguhnya. Tu hakiki. Tak, kita hakiki tu kita cakap. Hakiki kita bercakap. Tak? Hakikinya ke mana sebenarnya? Kan? Oh ni kata gini, oh ni kata gini. Hakikinya ke mana? Hakiki. Hakiki ni jadi bahasa Melayu dah sebenarnya. Tak? Jadi bahasa Malaysia ada hakiki. Tapi majazi tak ada. Majazi tak ada. Jadi majazi ni ke apa? Sementara. Letak saja. Sandar saja. Bubuh saja. Tapi bukan hak sungguh. Hak sungguh Allah. Gitu. Pinjaman ni kena pergi di bank. Pinjaman. Kata pinjaman kena pergi di bank. Betul pinjaman? Tak jadi pinjaman. Pinjaman. Pinjam. Bukan hak kita. Pinjam bukan hak kita sungguh tau. Majazi sudahlah. Biar kita faham sudahlah. Tapi kok ke mana pun kita ni oleh kerana bahasa Arab, dia nak jadi mudah kena terjemah dengan Melayu. Tapi itulah. Saya mengaji, tunggu sebut majazi saja. Majazi. Sepatah tak sebut terjemahan. Sebab majazi ni kalau kita orang belajar, macam bahasa sendiri dah. Majazi ni kalau ikut kita orang belajar, macam bahasa Melayu dah. Jadi sebut majazi kita faham. Apa terjemahan? Tak payah. Tapi orang awam ni, dia nak terjemahan. Sebab itu bahasa Arab. Hakiki, hak sungguh-sungguh. Majazi, hak letak sementara. Letak saja je. Letak pinjaman je. Kau anda nak pinjaman ke, nak pembiayaan bank ke, kau anda lah. Pinjaman. Dia nak kata ke mana? Skala tinggi-tinggi. Subuh satu perkataan. Yang kita faham, majazi kita faham. Tapi nak satu perkataan bahasa Melayu yang lebih mudah orang faham. Apa dia? Majazi. Sekolah siapa ke habis sekolah tak terima dah. Tingginya sekolah. Sekolah suruh balik dah, habis dah mau belajar, balik duduk kampung ah. Tinggi sekolah. Apa dia majazi? Apa dia majazi? Sementara, dia hak lain.
Boleh pakai ada sementara. Boleh pakai? Nak tak guna? Nak letak? Majazi ialah majazi. Senang. Senang. Majazi ialah majazi. Bukan hak sungguh-sungguh. Bukan sebenar-benar. Hakiki hak sungguh-sungguh. Hak sebenar-benar. Hak sungguh-sungguhnya hukum Allah, agama Allah, syariat Allah. Nabi SAW, Rasulullah yang mendatangkan agama kepada umat, yang mendatangkan syariat kepada umat, yang mendatangkan hukum kepada umat. Tu je. Tapi salah ke kita nak kata agama Nabi? Tak ada salah. Majazi. Kan kita dah cakap sama kan? Itu syariat Nabi gitu tu, jangan main. Syariat Nabi tu. Syariat Nabi. Apa beza syariat Nabi dengan syariat Allah? Kosi. Kosi. Hak Nabi 50%. Hak Allah 50%. Dah, syariat Nabi sebut juga. Syariat Allah sebut juga. Takkan kosi pula. Syariat Nabi majazi, syariat Allah hakiki. Gitu jelah. Yang mendatangkan syarak, Nabi yang mendatangkan syarak ni daripada Allah Ta'ala. Mana? Daripada pekerjaan akhirah. Ni di antara yang dipegangi oleh as-salafus salih. Ini dipegangi oleh as-salafus salih. Pegangan as-salafus salih termasuk beriman dengan hari akhirah. Yang mana pekerjaan akhirah ni barang yang Nabi SAW mendatangkan, mengkhabarkan kepada umat. Kita panjang bicara hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak panjang bicara. Pegangan tetap. Tapi macam sebut tadi lah, percakapan hanya sandar kepada asbab. Dipanggil isnad majazi. Isnad sandaran, majazi tadilah sandar kepada asbab. Tak ada salah tu. Ini saya sentiasa peringat. Sebab ada bawakan yang melampau, boleh sandar pada asbab, terus dihukumkan syirik. Terus dihukumkan syirik. Tu karuk-maruk gitu. Itu karuk-maruk. Sandar pada asbab, dihukumkan syirik. Sebab cakap dia tak ada Tuhan langsung ni. Itu hanya cakap asbab yang tidak membabitkan pegangan. Ada ni. Jadi bicara bab pegangan, tiba-tiba dia siapa ke tak boleh cakap langsung. Siapa ke tak boleh cakap langsung. Sebab dia kata kalau bercakap sandar pada asbab, maknanya dia pegang asbab lah. Dia letak gitu. Maka dia mesti pegang asbab. Lepas tu dia sandar pada asbab. Dah. Itu percakapan adah juga. Percakapan adah yang tidak membabitkan pegangan. Kemudian satu lagi yang saya peringatnya, dan saya sebut semua supaya kita hati-hati. Awak sebut kata elok-elok tu lah. Kita bicara bab i'tiqad as-salafus salih. Imam Ghazali cerita ni i'tiqad as-salafus salih, pegangan. I'tiqad as-salafus salih, cerita bab pegangan. Cerita bab pegangan. Ada ni. Ada pun bab syuhud di hati. Waktu bicara lain waktu. Itu bukan bicara pegangan. Syuhud ni apa ni? Pandang di basirah. Kita pegangan ni
adalah hati. Jazam di hati. Putu di hati. Mari daripada hukum akal ni. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Mari daripada akal. Hukum akal tu lah. Wajib, haru, mustahil tu. Itu hukum akal dia panggil. Itu dipanggil hukum akal. Mari daripada akal, pergi pada pegangan di hati. Tapi hati ni dia ada lapisan-lapisan. Hati ni dia ada lapisan-lapisan dia. Dia ada qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun, sir lapis dalam. Ini aulia. Hak tu dipanggil syuhud. Itu maqam aulia. Dipanggil bicara bab maqam syuhudi. Hak ni bicara kitab hikam. Kitab hikam Ibnu Athaillah ke, Ibnu Ruslan ke, Abi Madian ke. Ni bicara bab syuhudiyun. Bicara bab aulia. Kita bicara sekarang ni i'tiqad, pegangan. Dalam keadaan saya sentiasa ulang, duduk belajar sangat-sangat, tak boleh nak beza juga. Baca kitab Tauhid sifat 20. Huraiannya, kena syuhud di hati. Kena hadir di hati. Kena rasa di ni. Sir dalaman. Oh, tu ponogano. Oh, tu bukan. Bukan. Kena hanya pandang Allah. Kena hanya rasa Allah. Kena hanya menjiwai Allah. Jangan ada lain. Pandang lain saja, rasa diri ada kuasa. Syirik. Rasa diri ada pilihan perbuatan. Syirik. Allah. Karuk-maruk sangat. Karuk-maruk sangat. Kena hilangkan rasa diri ada pilihan. Kena hilangkan rasa diri ada perbuatan. Sebab diri tak ada pilihan, Allah belaka. Diri tak ada perbuatan, Allah belaka. Rasa diri ada pilihan, rasa diri ada perbuatan, syirik kepada Allah. Oh, ni sesak barak ni. Yang pertama, memang kita merasai, kita yang memilih. Memang kita merasai, kita yang buat, tak ada salah. Bahkan kita wajib berpegang, kita yang pilih. Bahkan kita wajib berpegang, kita yang buat. Nak hilang macam mana? Dia pun buat hilang keakuan. Ini ayat dalam FB. Hilang keakuan. Oh, tunduk pada akidah Jabariyah. Ini sesat. Akhirnya tunduk pada kafir zindik wal iyazabillah. Penuh kan? Tak hilang, tak rasa ke kita pilih mari masjid? Ke rasa mana? Tak rasa. Rasa kita pilih. Hakikatnya siapa pilih? Allah. Lepas tu rasa kita syirik kepada Allah. Ni ajaran sesat. Dia kata gitu. Syiriklah tu. Nak hilang keakuan. Sesat tanda ni. Ni banyak ni. Pengajaran sebab ni banyak. Kadang-kadang orang lepas sang pondok pun ada juga terpalik dengan hak terpesong seumpama ni. Siap kata benar. Saya belajar dalam pondok. Konon-kononnya buka pondok lah. Dia buka pondok ni. Dia bebas je buka pondok ni. Tak ada bebas je. Pondok ni buka pondok bebas je. Sebab nak buka pondok perlu pada kelulusan siapa-siapa. Dok, pandai cakap. Orang banyak duit, beli tanah, buat masjid, buat besar-besar, jadi pondok, jadi tu guru. Pondok ni. Buka pondok ni bebas je. Layak tak layak, siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Layak ke tak layak, siapa yang menentukan? Atas berani tak berani je. Lepas tu hidup tak hidup, cerita kemudian. Orang duit derma juta-juta dah. Akhirnya belajar ramai mana? Tak ada ramai pun. Masuk keluar dah.
Yang tukang buka pondok pun ngajar tak mana-mana pun. Lepas tu bangunan. Jangan lagi tengok. Allah, orang derma ni juta ni bangunan gini ni. Tengok belajar. Tengok susunan kuliah. Kitab Allah kata. Tak padang dengan derma juta-juta. Lepas tu orang derma tu dapat pahala banyak ke tak? Mari tengoklah dia boleh pahala banyak ke tak? Dah pemurah apa kena selidik. Faham tak saya sebut ni? Buka pondok. Tak ada kata kelulusan siapa-siapa. Kamu nak buka pondok, kena dapat saing daripada beberapa tuan guru. Yang mengesahkan kamu layak buka pondok. Tak ada. Saya sendiri nak tanah, tak payah beli. Kalau nak buka pondok. Orang nak wakaf je. Beli pun. Cari duit buat masjid je lah. Buat rumah. Gitu je lah. Kalau kira tanah beli ni, banyak dah pulaknya duit dulu. Permulaan. Tak payah pun. Tapi kenapa tak buka pondok? Tak layak. Ilmu kodoh kapung, ngajar kapung sudah lah. Buka lah. Tapi layak ke tak? Orang ramah tu akan derma. Orang ramah akan derma. Tapi layak ke tak? Tu orang tu gitu je dia buka. Ramah je orang derma. Derma nak derma pun duit mung. Duli apa aku? Kalau cakap kasar gitulah. Derma nak derma pun duit mung. Bukan duit aku pun. Bermanfaat ke tak? Cek dulu. Orang ni kadang-kadang dia tu dengan dia pandai, sedap cakap. Ilmu. Sedap cakap tu bab lain, ilmu bab lain. Saya sendiri pun orang minta tolong cari duit ustaz dia nak buka pondok. Ada yang saya tolong dan ramai saya tak tolong. Gitu je. Ada yang saya tolong, share dalam FB, buka pondok, nak buat masjid, nak bayar tanah, saya tolong. Tapi ramai saya berdiam diri. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Bila saya pun tidak, tidak pun tidak, dia dak. Dak minta dah lah. Gitu je lah. Saya dah kata, dak, aku dak tolong mung. Dak kata gitu, kita kenal kot dia. Dak kata, tapi senyap je lah. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Kenapa dok tolong? Dia nak benda baik, nak buka pondok. Nak buka pondok ni ilmu banyak mana nak buka pondok. Dia mengajarlah kodoh-kodoh dia. Nak mengajar kodoh-kodoh, mengajar kapung. Kapung mana? Banyak lagi nak ilmu hak dia ada kodoh-kodoh tu. Nak buka pondok ni orang yang alim. Ilmu kodoh-kodoh, mengajar kodoh-kodoh, mengajar kapung. Kapung ramai nak ilmu. Orang kampung kurang lagi ilmunya. Gerak atas kodoh-kodoh lah. Pada ni. No. Sebab apa? Akan dipanggil Tuan Guru. Waktu. Mesyuarat. Buat ketetapan. Yang buka pondok ni kena panggil Tuan Guru belaka. Buat ketetapan panggil Tuan Guru belaka. Mu nak panggil lah Tuan Guru. Nama ustaz jadi murah dah. Tuan guru pun jadi murah juga. Ustaz pun mudah-mudah je. Tok Imam ustaz. Tok Bila ustaz. Tok Bila ustaz. Tok Imam 3 orang ustaz belaka. Tok Bila 3 orang ustaz belaka. Maghrib ada 7 malam. 1 malam je jemput ustaz luar. 6 malam lagi tu 3 malam Tok Imam, ustaz. Ustaz tu kan? Tok Bila, ustaz kan? Tok Bila lah mengajar 3 malam. 3 orang Tok Bila. 7 malam, 1 malam je jemput ustaz luar. Dia tak boleh, dia bukan ustaz. Dah kamu letak nama dia ustaz? Wak murah pula dah. Ke pakat ustaz ni murah? Pakat ustaz ni murah ke? Boleh letak belaka semua orang pakat ustaz? Gini. Macam, ni lain sikit dah. Pakat Datuk. Tasri. Boleh letak pada sebarang orang? Gitu tu. Waktu atas hak raja beri. Tapi boleh tak kita panggil orang? Boleh tau.
Tu kita panggil polis datuk. Datuk. Polis panggil datuk kan. Oh, tu mudah je letak datuk. Ke mana? Bukan panggil polis tu datuk. Polis tahan kita kan. Minta maaf datuk. Boleh juga tau. Biarlah raja tak boleh pakat ke dia pun. Dah polis biasa tu. Bukan panggil datuk. Tak lah. Jadi ustaz ni jadi murah tu dia murah. Lepas tu pondok macam mana? Kena terdidik lah. Nak ceritanya, bebas buka pondok. Berani? Ada orang nak sumbang? Okey. Go. Orang ramai-ramai pondok kita. Akhirnya jadi tuan guru. Punya lagak pula dengan pakaian pula macam chef besar tu. Mana pakaian tak padang ke tuan? Kalau pakai serban kok sengit tekuk. Sengit tekuk. Orang sekarang kan. Tugu saya yang lepas, berapa tugu saya, semuanya serban sederhana sahaja. Besar tidak, kecil sangat pun tidak. Kecil sangat ni macam kapung gitulah kecil tu. Tapi besar tidak, sederhana. Itu hak tu saya, hak saya belajar. Marilah orang macam mana pun ubah cara serban, besar tak besar serban, saya kekal dengan serban. Hak tu saya pakai. Saya kekalkan dengan serban tu saya pakai. Serban yang sederhana. Buka pondok. Bukan nak kata mana, tapi sekali-sekali tengok tu lah. Macam sebut tadilah, nak buka pondok minta tolong. Nak buka pondok macam mana? Ilmu kamu belajar lama mana? Ada ni. Tak mampu pun. Tapi kata atas sikit-sikit, sikit-sikit aja buka pondok lah. Sikit aja buka pondok. Jadi kononnya orang pondok, buka pondok. Oh saya belajar dalam pondok, tak jumpa ni tauhid yang sebenar ni. Mana tauhid sebenar? Tauhid zauk, tauhid yang sebenar. Tauhid sifat 20 ni tauhid teori, tauhid syirik lagi, tauhid kafir lagi. Oh kata buka pondok ni. Hak dituan guru kan. Hak dituan guru kan oleh pengikut. Memang ngaji pondok. Tapi nak buka pondok tu. Makna atas rupa buka pondok, yang bebas tadi buka pondok, boleh tersesat dengan hak fahaman. Fahaman kena syuhud di hati, zauk di hati. Itu bicara bab kurniaan maqam aulia, itu bicara lain. Jadi apabila ceramah je, duduk dalam pondok, saya belajar ilmu tauhid, kena ilmu tauhid teori. Ilmu tauhid akal. Ni tak masuk dalam. Tauhid gitu bukan tauhid, dia kata syirik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tauhid yang sebenarnya, dia kata, ni baru pertama kali saya belajar ilmu tauhid. Mana tauhid macam tauhid sahabat. Tu baru tauhid yang sebenar. Ni baru saya belajar luar pondok. Jadi hak dah pondok tu tak mengajar ilmu tauhid sebenar. Tauhid sebenar tauhid sahabat. Tauhid sahabat, tauhid maqam baqa. Tinggi daripada aulia lagi. Itu kurniaan daripada Allah. Sebab sahabat ni syahadah direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni terima agama berapa puluh lapisan dah. Ada ni. Berapa puluh lapisan dah. Maknanya kalau kata warna pun tak terang dah ni. Tak terang dah, tak pudar dah, tak terang dah. Sahabat terima agama direct daripada Nabi SAW. Memang makrifah sahabat, tauhid sahabat, iman sahabat yang tertinggi. Itu kurniaan daripada Allah. Kena belajar tauhid itu. Itu tak sebenar. Itu kurniaan Allah, bukan suruh kita belajar. Maka timbullah rasa makhluk, ingat makhluk, kafir, syirik.
Rasa makhluk lah. Saya memilih. Saya makhluk. Bukan pilihan saya. Saya buat. Rasa saya. Saya makhluk. Bukan saya buat. Syirik kepada Allah. Sebab rasa aku. Ada ni ajaran ni. Ini banyak ajaran ni. Termasuk kata mengaku pondok. Siapa pekak buka pondok. Hak bebas buka pondok. Jadi orang awam lah hak jadi mangsa tu. Dah orang sekarang sebut belajar diminat dah kaedah pondok sebab boleh ilmu, mai duk ceramah gitu tak ambuh dah. Jadi orang ni pun ambil kesempatan. Gitulah pulaknya. Orang ambil kesempatan. Pondok ni pula mengaji pondok ni dia tak ada akuan, pada akuan. Tuan guru keluar pondok, tuan guru pun bagi akuan tertulis. Label pelajar berhenti ni label apa? Label A tolok ke, A capur ke, A capur ke, B ke, C ke, D ke, sampai ke E ke, sampai ke Z ke, tak ada. Jadi orang kampung pun pondok. Dah pondok ilmu dia banyak mana? Dia belajar lama mana? Jadi tak ada. Dia tak ada nah. Tak jelas. Itu pondok. Tak jelas itulah. Akhirnya buka pondok. Sebab ramai orang sapuk. Orang ada duit pula. Orang pecin-pecin duit banyak, jangan main. Pandai perapat tengok duit banyak pun murah tu kok. Mudah-mudahan lah boleh beli tanah, boleh buka pondok. Jadi yang mestinya orang ramai. Duit berjuta tapi manfaatnya sangat-sangat kurang. Takut pula jadinya. Apa-apa pun kena sidik molek. Apa-apa pun kena sidik molek. Yang original ada, yang palsu ada. Gitu je. Kehidupan kita gitu je. Scammer pun ada juga. Scammer lah. Jadi kita kata dia buka pondok, boleh tertipu lagi macam tadi. Sebab ada orang bawa seumpama tu. Jangan pandang makhluk, pandang Allah. Itu saya biasa cerita tu. Dalam radio. Dalam radio. Kalau orang mencuri, jangan pandang pencuri. Dalam radio tu. Pandang ni. Jangan pandang pencuri. Sebab mencuri tu qada qadar Allah Ta'ala. Jangan pandang pencuri, pandang di sebalik. Siapa di sebalik? Allah lah. Pandang Allah, syuhud akan Allah. Jangan pandang pencuri. Dalam radio ni faham tak? Ni nak cerita bab ni syuhud hakikat. Apa yang Allah qada qadar ada hikmah di belakang. Tidak sia-sia. Itu pegangan kita. Kan qada qadar ni kan pegang kita kan. Wajib kita berpegang qada Allah penuh dengan hikmah. Kita wajib berpegang qada Allah tidak sia-sia. Apa hikmah berlakunya kejadian mencuri? Kerana Allah nak mengeluarkan daripada rumah kita harta kita yang kita dapat cara tak molek. Hikmah dia gitu. Jadi siapa-siapa rumah pencuri naik rumah dia mesti ada harta tak molek dalam rumah dia. Siapa-siapa yang rumah dia tak pernah naik pencuri, rumah dia harta suci bersih belaka. Gitu jadi dah. Jadi makna Allah hantar pencuri untuk mengeluarkan harta yang tak baik daripada rumah kita. Pandang Allah, jangan pandang pencuri. Bukan kita berterima kasih kepada pencuri kerana sudah mengeluarkan harta tak baik daripada rumah kita. Berterima kasih. Radio ni, radio. Dalam radio ni. Hukum syariat di mana? Ni boleh tunggu pada kafir zindik ni. Kafir zindik ni. Kafir yang menafikan hukum syariat. Terima kasih. Main tu dong. Balik-balik rumah ada orang dalam. Okey, terima kasih. Dah, dia pun keluar. Terima kasih.
Oh, malam esok mari pula. Sebab apa? Tak habis lagi, harta tak molek dah rumah awak. Licin lah abang dah rumah dia. Terima kasih. Tiap-tiap malam. Boleh ajar orang dia seumpama tu. Dia ambil mana tu? Dia ambil kono-kono ni. Dia sampai maqam syuhud. Pandangan basirah hanya Allah Ta'ala. Tak pandang kepada makhluk. Pencuri itu makhluk. Gerak dia pencuri perbuatan Allah. Tak kata orang ni. Mana orang mengajar ni? Anak derhaka pada bapa. Jangan pandang kepada anak. Pandang kepada Allah. Allah sedap dia. Anak derhaka pada ibu bapa. Kodok kodah. Bukan anak. Allah Ta'ala belaka. Pandang kepada Allah. Jangan pandang pada anak. Hukum syariat duduk mana? Oh, kalau jepuk gini, kalau kita orang kuat dah. Tumbuk lah sekali. Tak, tumbuk lah dah. Tampar ke, tumbuk ke, terajang ke. Jangan pandang saya tumbuk. Pandang Allah yang menjadikan tumbuk. Kan? Terima kasih kepada saya. Hukum syariat duduk mana? Ni kata gila. Sesak. Saya peringat i'tiqadi syuhudi pun kadang-kadang orang mengajar salah hak i'tiqadi tu dia bicara syuhudi boleh ikut. Bahkan ada pula kata macam Ustaz Wan mengajar dia kata tauhid. Walah yang saya duk contoh sama-sama hak ajar salah tu orang tu ni. Cuma saya tak sebut nama. Jadi orang tu pergi mengajar tempat dia. Supaya Ustaz Wan mengajar. Dia kata pulak dah. Kata tak reti sungguhlah orang ni. I'tiqadi pegangan ni. I'tiqad as-salafus salih. Ni cerita pegangan. Syuhud ni basirah. Aulia. Jauh sangat. Tak nak. Pegangan ni permulaan agama. Syuhud ni maqam aulia kemuncak agama. Jauh. Antara bicara syariat dengan bicara hakikah. Di tengah tak ada tariqah. Tak ada ni. Tariqah pula kena pandu dengan ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata amal kita dengan ilmu. Akidah dengan ilmu. Semayang dengan ilmu. Tariqah dengan ilmu. Kena ngaji ilmu tariqah, barulah boleh sertai tariqah. Jangan terjun dengan buta-buta gitu. Tapi nak bertariqah ni, syarat dia macam mana? Semua orang? Tidak. Semua orang tu bukan tariqah yang sebenar. Itu barang murah. Barang tiruan. Kalau tariqah tu barang original, ni barang mahal. Nak tariqah ni banyak syarat dia yang perlu dilengkapi. Dia tak ada syarat pun. Itu bukan tariqah sebenar kalau tak ada syarat. Semua benda ada syarat. Kita ada syarat. Wuduk ada syarat. Mandi wajib ada syarat. Semayang ada syarat. Berjemaah ada syarat. Semua benda ada syarat belaka. Apa tak ada syarat bebas gitunya? Antara syariat dengan hakikat jauh perbezaan. Dia campur sesak betul-betul. Peringat. Tak boleh nak reti beza juga. Berpegang kena rasa di hati, kena hadir di hati. Allah. Aku je syirik lalu dah. Iblis. Aku je iblis lalu dah. Aku tu kan iblis kan. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin tu. Iblis kan? Aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Nabi Adam dari tanah. Aku tu iblis lalu dah. Allah sesak dia ni. Qul a'udzu, bukan aku. Aku minta berlindung. Iblis kan? La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah. Akan barang engkau sembah. Aku, iblis kan? Aku iblis lalu dah. Karuk maruk sungguhlah.
Doa iftitah Nabi baca tu. Wajjahtu wajhiya lillazi. Aku hadap diri aku. Iblis ha. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya hidup aku, sesungguhnya ibadah aku, sembahyang aku, hidup aku, mati aku. Aku belaka. Ibadat aku. Aku yang ibadat. Aku yang sembahyang. Iblis. Ni ajaran karut. Dia dicampur dengan hakikat. Waktu maqam bicara lain. Peringat jaga molek lah. Bab pegangan ni qada qadah kurang di titik berat dah. Hak salah pula siapa ke bercakap asbab pun dukun syirik kafir, salah dah situnya. Hak salah pulaknya berpegang kena ingat Allah Taala jua. Lupa syirik. Hak tu karut-marut belaka tu. Mana kita kena pandang kita ni tak ada. Allah. Dalam diri kita ni Allah belaka. Nak kena Allah, kena diri ni kita ni. Jadi kita di Tuhan pula. Jadi kita hak tu melampau lah pulaknya. Tak melampau. Kita duduk maqam syariat, maqam i'tiqadiyun. Bukan maqam syuhudiyun, zauqiyun. Syuhud ni pandang di basirah. Zauq ni kecap rasa di basirah aulia. Itu kurnia Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kitab Ad-Durrun Nafi, ini saya biasa sebut, kitab Ad-Durrun Nafi ni kitab tasawuf hakikat lah. Terengganu tak boleh baca Ad-Durrun Nafi. Undang-undang tidak membenarkan. Di awal kitab Ad-Durrun Nafi didatangkan persoalan ikhtiar dan usaha. Didatangkan 4 mazhab. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah, kemudian mazhab Ahli Kashfi. Siapa mazhab Ahli Kashfi? Maqam Mukasyafah, maqam Aulia. Satu lagi Jabariyah. Duduk maqam syariat. Hilangkan pilihan diri, hilangkan perbuatan diri. Mu Tuhan, itu Jabariyah. Akhirnya dan kita Ad-Durrun Nafi sebut terundur pada kafir zindik. Kafir zindik tadi ya. Buat perkara maksiat, Allah jangan pandang kepada pencuri, jangan pandang kepada anak yang dah kepada ibu bapa. Itu kafir zindik. Itu yang kita Ad-Durrun Nafi. Ada satu lagi mazhab Al-Kashfi sampai maqam aulia. Itu bukan lakon. Itu bukan lakon. Ada ni. Ahli Sunnah Jemaah i'tikad macam mana? Kena pegang molek. Sampai satu tahap Allah naikkan kepada maqam mukasyafah, maqam aulia. Lenyap di basirah aulia tidak ada, mereka hanya ada af'alullah. Dia panggil wahdatul af'al, permulaan maqam fana, permulaan maqam aulia. Orang yang baru-baru nak belajar ni kadang-kadang dia agak laju. Dia agak tomok. Dia agak melompat-lompat. Dia agak nak mencari hal lebih-lebih. Jumpa macam-macam lah. Dia tidak secara tertib, secara cermat, secara tamani, secara berangsur-angsur. Jangan gopoh. Gopoh ni ajalah. Ajalah minasyaitan. Gopoh tu daripada syaitan. Jangan. Kena cermat, kena beralu. Hati-hati. Sebab kita orang nak agama ni, permulaan ni, yang pasti kita jahil. Kita boleh nak membezakan. Sebab tu dia kena cermat, kena hati-hati. Yang selalu saya peringat, kita jangan mudah-mudah nak recommend kepada satu-satu pengajian. Kalau kita recommend satu-satu pengajian, alhamdulillah betul pengajian tu besar pahala kita. Kalau kita recommend satu pengajian yang salah, berat kita di hari akhirat. Sebab kita bertanggungjawab. Ajak saudara mara kita, kawan-kawan kita ikut satu pengajian yang kita tak boleh nak nilai, kena pengajian tu salah. Kita akan bertanggungjawab pada hari akhirat. Orang yang tak belajar, cara tak belajar. Orang yang belajar pula, gitulah. Orang yang tak belajar, tak belajarlah. Relax je dia.
Orang belajar pula salah jalan terkadang. Tu nak cakap molek tu. Susun molek pengajar ikut dalam kitab Minhajul Abidin ni. Ikut susun dalam kitab Minhajul Abidin. Ini di penghujung dah ni bab ilmu ni. Diulangi balik hak akidah. Ini akidah as-salafus salih. Panjang kitanya hak bab qada qadar tu. Tidak berlaku di bumi, di langit, walaupun hanya terlintas di hati, walaupun hanya berkelip mata mandang. Qada qadar berlaku. Kebajikan qada qadar, kejahatan qada qadar, manfaat mudarat qada qadar, iman dan kufur pun qada qadar. Ini i'tiqad as-salafus salih. Nak pergi pada i'tiqad as-salafus salih ni hak berkaitan dengan beriman dengan barang yang datang atas lidah, yang mendatangkan syarak ini Nabi SAW daripada pekerjaan akhirah. Mana contohnya seperti syurga dan neraka dan hasyar dan nasyar dan seksa kubur dan soal munkar wa nakir. Gitu. Soal munkar wa nakir. Kenapa wa? Dang. Dang apa budak kata dang lalu? Munkar dan nakir. Tak boleh gitu. Munkar dan nakir lah. Munkar wa nakir. Tak apalah. Ikut je. Tak ada apanya. Soal munkar wa nakir dan sirat dan mizan. Sebenarnya hak barang Nabi datang tu sebenar belaka. Hak wajib kita imani termasuk i'tiqad as-salafus salih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.